Ada satu arahan ke atas diri kita manusia, ialah berdoa. Maksudnya Allah Ta'ala mengarahkan kepada kita berdoa, memohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebagaimana kita maklum, sebagaimana semayang, kita kena belajar semayang mengikut mana-mana mazhab. Dan untuk kita mengetahui apakah rukun yang pertama, apakah rukun yang kedua, apakah rukun yang ketiga. Dan begitu juga Al-Quran yang diturunkan kepada kita, kita kena belajar. Belajar menghafalnya, belajar dari segi tajwidnya, belajar dari segi melafazkan sifat-sifat dan makhraj. Jadi apa segala arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memerlukan kepada pembimbing, memerlukan kepada orang yang mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara nak melaksanakan arahan tersebut. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada kita, ud'uni, hendaklah kamu berdoa, arahan kepada kita supaya berdoa, maka ulama radhiyallahu anhum tidak lupa tentang mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara berdoa. Maksudnya kita boleh hafal. Kan kalau kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beratus-ratus beribu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni. Cuma persoalannya, daripada beratus-ratus riwayat hadis, doa-doa yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, persoalannya mana satu yang kita nak baca? Dan bagaimanakah kita nak memilihnya? Dan persoalannya, adakah kita memahami mana satu doa yang perlu dibaca setiap hari? Manakah doa yang paling utama? Manakah doa yang amat penting? Jadi disebabkan kita tiada pengetahuan dan tak boleh nak menyusun sendiri, maka ulama-ulama radhiyallahu anhum, mereka tolong susunkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolong menyusunkan doa tersebut kepada kita. Jadi kan semua ulama-ulama dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala dan pewaris-pewaris Nabi Muhammad, mereka tolong susunkan doa untuk kita tadi baca, agar kita tadi menunaikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib. Hendaklah kamu tadi berdoa, nescaya aku akan memperkenankan. Jadi himpunan doa-doa yang dibuat oleh ulama-ulama, himpunan doa tersebut diistilahkan sebagai hizbun. Hizb bermaksud himpunan. Kan himpunan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, ayat meminta perlindungan, agar kita tadi tergolong dalam manusia yang merendah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menzahirkannya dengan doa. Jadi itulah yang dipanggil sebagai hizb. Dan ada hizb yang kita maklum seperti Hizbul Bahar bagi Imam Abu Hasan Syazili, dan ada pelbagai lagi hizb seperti As-Saiful Qati' bagi Imam Said Ahmad Ar-Rifai. Dan ada pelbagai hizb, maknanya himpunan doa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama Islam, mengajar kepada kita cara berdoa. Dan maksudnya kita tak boleh nak sombong. Kan, jangan kita meninggi diri ataupun yang kita kata saya dah pandai. Kan, maksudnya nak semayang pun sekiranya tak disusun oleh Imam Syafi'i, kita tak reti nak sembahyang hari ini. Jadi begitu juga ibadat yang paling penting yang diistilahkan sebagai ad-du'a, berdoa, maka ulama-ulama Islam, mereka tidak mengabaikan sudut doa tersebut, bahkan mereka menyusun doa-doa yang mereka ambil daripada hadis juga, kan, yang mereka ambil daripada Nabi SAW, daripada ayat-ayat Quran, mereka gabungkan dan mereka kata, bacalah doa tersebut. Moga-moga Allah SWT menyelamatkan kita dan menjadikan kita dari kalangan manusia-manusia yang merendah diri, bergantung kepada Allah SWT. Kerana salah satu daripada sifat kesombongan ialah tidak berdoa, tidak memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam banyak-banyak hizb yang ditinggalkan oleh ulama Islam, antara hizb yang paling masyhur ialah Hizbul Imam Nawawi, himpunan ayat-ayat Quran, doa, perlindungan yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Dan apabila kita membaca hizb, jangan sekali-kali kita diwaswaskan oleh syaitan, oh ini ialah perkara bid'ah, ini ialah perkara yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah, ini tak ada dalam Islam. Maksudnya kita kena faham, hizb ialah berdoa.
Kan sebagaimana kita perlu kepada bimbingan Imam Syafi'i untuk kita semayang, perlu kepada bimbingan Imam Syafi'i mengajar kita muamalat riba, halal haram dan seumpamanya, maka kita perlu juga bimbingan daripada ulama-ulama mengajarkan kepada kita cara berdoa. Doa mana yang nak baca, doa mana yang penting, doa mana yang aku nak kena ulang. Kerana kita ialah manusia yang jahil. Kan kita ialah orang awam kan yang tak sempat nak mengaji beratus ribu hadis Nabi SAW. Dan kita tak memahami pula kan rahsia-rahsia di dalam doa-doa Nabi SAW. Maka oleh sebab itulah Allah Ta'ala membangkitkan imam-imam yang agung, mengajarkan kepada kita, menghimpunkan kepada kita doa tersebut. Jadi ulama dahulu telah memudahkan kerja kita. Jadi kenapa pula kita nak sombong? Kan kenapa pula kita nak menolak hizb-hizb yang ditulis oleh imam-imam? Dia dah memudahkan kerja kita, jadi tak payahlah kita nak menyusahkan diri kita balik semula.